My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita sama-sama dapat bersama dalam My Quran Time baca faham amal untuk sama-sama kita mengikuti menyelusuri kepada perkataan kalam Allah, perkataan daripada Allah untuk kita memohon hidayah agar ia memandu kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazil. Alhamdulillah. Ustaz ya, hari biru ini dah. Biru kita sama Ustaz ya. Masya-Allah, kita bersama dengan tuan-tuan ya, bersama adik-adik yang ceria, gembira di rumah terus ya, dalam keadaan kita PKP, tetapi kita terus ya menghargai kepada saat-saat indah bersama Al-Quran ya. Kalau kita bercakap dengan orang yang disayangi, kita akan ingat peristiwa perkara-perkara tersebut kalaupun mereka masih ada ataupun telah meninggal dunia. Apatah lagi kita menghargai suasana saat bersama dengan Allah apabila kita dapat membacanya. Ini adalah satu nikmat, satu kurniaan yang besar yang ingin kita sama-sama teruskan istiqamah, jaga elok-elok pada setiap masa-masa yang akan datang. Dan kita ingin mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Hari ini kita akan mendalami kepada halaman 181. Kita menyambung kepada perbincangan kita semalam ya, apabila ada orang-orang yang di Mekah itu berdoa memohon agar ditimpa bala jika membuktikan bahawa Quran itu benar. Sampai tahap begitu sekali. Kita lihat sinopsis bagi halaman 181, iaitu pada ayat yang ke-34 hingga 35 menyambung kepada apakah ciri-ciri orang-orang di Makkah itu ya, musyrik Makkah itu yang tidak layak untuk memimpin ataupun menjadi pelindung kepada Masjidil Haram ya. Apakah sebabnya? Kerana mereka berbuat beberapa halangan. Kemudian pada ayat 36 hingga 37 kita akan melihat hilangnya pahala menderma kerana menghalang orang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang yang tidak beriman ya, mereka menderma juga, mereka melabur, tetapi pelaburan mereka itu tidak membawa kepada apa-apa kebaikan. Dan diteruskan pada ayat 38, keampunan untuk orang kafir, pada orang yang tidak beriman jika mereka memohon ampun masuk Islam, dan diperangi jika mereka enggan masuk Islam ataupun memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita akan mulakan bacaan daripada ayat 34 hingga 37 bersama Ustaz Tirmizi.
Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Untuk penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi terus tadabbur Al-Quran kita untuk memahami makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mesej sudah pastilah untuk kita mengambil pengajaran dan perhatian dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala masih mengekalkan nikmat kita ke atas nikmat Al-Quran ni. Alhamdulillah fi apa ni? Kita kata apa, nikmat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar ada di sisi kita, tapi kita tetap bersama dengan Al-Quran. Itu adalah satu anugerah yang kita harapkan kita dapat kecapi sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita baca daripada ayat 34 hingga ke 37. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 34 hingga ayat yang ke-37. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang orang untuk datang ke Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Jadi ini adalah sambungan daripada perbincangan semalam apabila orang-orang di Mekah itu memohon kepada Allah, kalau katakan ini yang disampaikan pada ayat yang ke-32 ya. Dan ketika mereka berkata, ya Allah, jika Quran ini benar daripada Engkau, maka hujanilah kami dengan batu daripada langit ya. Sepatutnya kalau dah tahu betul ustaz ya, sepatutnya serahlah diri kan. Ini dia siap lagi mencabar kepada Allah SWT untuk diberikan azab.
Kerana apa? Tak nak sangat mereka ini beriman kepada Al-Quran. Pasal iman pada Al-Quran Ustaz, maksudnya ialah beriman pada Rasul. Beriman pada Rasul, melantik Nabi sebagai pemimpin, melantik Nabi jadi pemimpin. Mereka ni adalah orang bawah daripada Nabi. So dia ada kaitan dengan kuasa, ada kaitan dengan bisnes Ustaz. Bisnes. Pasal bisnes berhala banyak duit dapat. Kan, bisnes arak banyak duit dapat, kan. Kalau kita bercakap tentang negara kita, kan, dia ada kaitan dengan arak ke bisnes-bisnes tertentu itu, dia ada memberi kesan kepada orang-orang tertentu. Dan kalau katakan kami hancurkan, ya, bila kami beriman pada Al-Quran, beriman kepada Rasul, kena ikut undang-undang yang ada, habislah mata pencarian kami. Ini adalah concern ataupun keprihatinan mereka yang musyrik, yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ke-34 ini Allah menyelar, ya, menyambung lagi. Mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang untuk datang ke Masjidil Haram? Sepatutnya mereka ini diazab. Tetapi telah diberitahu dalam ayat 33, dulu tidak diazab pasal Nabi masih ada di Mekah. Tetapi bila Nabi sudah berada di Madinah, ini surah Al-Anfal, surah di Madinah Ustaz, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kesannya ialah bersedia. Dia lebih kurang kalau sepatutnya dah kena azab awal-awal lagi, tapi Nabi masih ada. Bila Nabi tak ada sahaja dan tidak ada orang yang istighfar lagi dekat dalam kawasan itu, bersedia. Ya, bersedia untuk diazab oleh Allah Subhanahu taala. Dan azab bagi mereka ini adalah peristiwa perang Badar, kekalahan pertama, ya. Abu Lahab sampai amat kecewa sekali mendengar berita tentang kekalahan Badar tersebut, ya. Jadi ini yang Allah nyatakan. Dan di sini Allah menyatakan lagi apa? In auliya'uhu illal muttaqun, ya. Sesungguhnya, ya, in auliya'uhu illal muttaqun, orang yang berhak menguasai hanyalah orang yang bertakwa. Kerana orang bertakwa, sudah pun kita lihat pada hari semalam, iaitu intattaqullah, jika kamu bertakwa, Allah akan berikan furqana, Allah akan hapuskan kesilapan kita, Allah akan ampunkan dosa-dosa besar kita. Itu kesan takwa. Jadi orang yang bertakwa sahaja yang layak untuk memakmurkan Masjidil Haram. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang memulakan foundation ataupun asas Kaabah itu sendiri atas dasar takwa. Jadi orang bertakwa sahaja yang layak memimpin. Dia lebih kurang kalau yang mengasaskan satu tempat Ustaz ni kerana nak memperjuangkan kebaikan. Sekali ada orang lain tak puas hati, dia pergi kawal tempat tersebut, dia nak buat keburukan. Sudah tentu tidak layak. Ya, itu kalau kita fikir betul-betul pun tak sesuai, ya. Kalau negara ini diperjuangkan oleh pejuang kebaikan, tiba-tiba ada orang luar nak bawa kepada perkara keburukan contohnya, itu kita tidak akan dapat terima. Walakin na aktsarahum la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Tidak tahu apa? Tidak tahu apa itu takwa. Tidak tahu siapa yang sepatutnya memimpin. Ya, kerana apa? Kerana mereka bukan berasaskan ilmu, mereka berasaskan nafsu Ustaz, ya. Dengan nafsu, ada kuasa, ada ekonomi. Orang datang ke Mekah ini pada zaman jahiliah ramai datang, sampai sekarang pun masih ramai Ustaz, ya. Kesannya apa? Hotel kalau sekarang, kalau Ustaz pergi sana pun, kan, dia waktu haji sahaja je buka. Betul. Sepanjang tahun tutup. Nak menceritakan model bisnes dekat Mekah ini adalah amat apa istilahnya, mewah sebenarnya. Amat mewah. Kerana apa? Kerana ia adalah tempat spiritual. Jadi apabila orang-orang yang ada tidak menggunakan ilmu ini, dia menggunakan peluang untuk mengawal tempat ekonomi dan tempat kuasa tersebut. Wa makana salatuhum, ya, Allah menyelar lagi, Allah mengkritik lagi. Tidaklah keadaan solat mereka solat, tetapi indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Apa maksud muka'a? Iaitu dia suka bersiul Ustaz. Bersiul dan juga bertepuk tangan. Daripada sini membawa kepada perbincangan ulama bahawa apa-apa ibadah solat yang ataupun zikir yang dikaitkan dengan siul ataupun alat muzik yang berbunyi, yang bertiup, tidak dibenarkan. Kalau muka'a ini ataupun watasdiyah ini, tepuk tangan dan juga apa-apa alat yang bertepuk macam rebana ke apa ke, tidak boleh digunakan ketika bersolat dan berzikir. Sampai tahap begitu sekali perbincangan ulama. Zaman sekarang saya dekat US dulu ada satu kumpulan Ustaz ni daripada Brazil. Dia berzikir sambil main flute.
Sambil zikir subhanallah, betul dia main alat muzik kan. Yang itu tidak dibenarkan. Dia satu kumpulan tarikat lebih kurang begitulah kan, tapi tarikat yang sesat, bukan yang betul ya. Yang ini tuan-tuan jangan pula terpengaruh, pasal ada juga orang yang kata bahawa kalau saya nak lebih khusyuk, saya kena solat main lagu ni ustaz, kitaro. Saya pernah ada jumpa orang yang main yang buat begitu. Pasal dia pernah pergi program tu banyak muzik. Dia rasa macam sedih, dia rasa lebih khusyuk lagi ketika program tersebut. Jadi bila dia balik ke rumah, solat dia tak khusyuk sangat, dia kata. Jadi apa yang dia buat, dia tak buat pada solat fardu lah. Solat sunat dia tu dia pasang lagu kitaro tu, dia pasang yang lagu mendayu-dayu tu, sambil dia solat dia kata lebih khusyuk. Boleh Ustaz? Okey. Di sini Allah menyelar kepada orang-orang musyrik yang buat begitu di Kaabah ya. Kalau di surah Al-Baqarah itu sampaikan mereka kata pakaian ini kotor Ustaz. Ini tidak original, tidak fitrah. Fitrahnya ialah tanpa pakaian. Jadi mereka bertawaf tanpa pakaian. Logik yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah kata apa? Fazuqul azab bima kuntum takfurun. Rasakan azab disebabkan kekufuran kamu. Apakah azab pada umat-umat musyrik pada waktu itu? Badar adalah salah satu daripada azab yang dirasakan. Kekalahan mereka itu adalah kerana kekufuran yang mereka lakukan. Pada ayat yang ke-36, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Yang ini mungkin nak minta ustaz baca sekali lagi ustaz. Ini sebagai motivasi kepada kita bahawa sebenarnya orang kafir, orang kufur pun dia infak kuat. Saya pernah dengar dulu kawan saya orang Kristian 20% ustaz. Gaji dia, kita kan zakat 2.5% kan. Dia 20% dia bagi pada church. Setiap hari Ahad dia pergi gereja tu 20%. Sebabnya kalau kita tengok bahawa mereka bersungguh-sungguh sebenarnya. Tapi apakah komentar Allah? Jom kita tengok ayat 36. Kita baca bersama insya-Allah. Baik, kita baca ayat yang ke-36 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 36 ini sambung daripada ayat 35 tentang psikologi mengikut nafsu Ustaz ya. Beribadah ikut nafsu dengan bersiul dan bertepuk tangan. Ya. Dan apakah extensionnya, iaitu pakai alat muzik. Sampai sekarang ni kalau kita tengok di gereja ada band Ustaz. Ya, untuk menarik perhatian anak muda, anak tua pun suka kalau dapat nyanyi ya, dengan band apa sebagainya, boleh karaoke di gereja. Pasal apa? Mereka kreatif untuk menarik anak muda. Dalam Islam kita tak boleh begitu Ustaz ya. Malah sebenarnya Al-Quran yang dibacakan adalah sebagai satu hiburan yang tersendiri. Ya, sehingga kan ada perbincangan ulama, kalau orang suka kepada Al-Quran, dia lagu-lagu ini Ustaz ya, dia dah tak berapa minat sangat dah. Dia rasa macam serabut ya. Dan saya pernah mengkaji sikit bila ambil audio ustaz contohnya ya, letak dalam satu software kaji tentang bunyi dia, wave-nya itu lebih padu dan lebih menenangkan berbanding dengan kalau kita ambil lagu yang ada muzik macam-macam tu. Saya pernah ambil lagu heavy metal ustaz ya. Tengok dia punya wave dia tu, dia tak berapa stabil
ya. Dan itu sebabnya mengapa makhraj huruf kalau kita belajar dalam tajwid sebagainya, ia memberi kesan kepada ketenangan hati. Kita ada pemalar hati kita ni, dia punya apa dia punya constant dia tu, agar kita tak boleh terlampau begitu sangat. Dia kena begitu sahaja. Itu cukup untuk menyebabkan kita dapat tenang, tetapi ia juga menyebabkan kita semangat. Pasal ada orang kata kalau nak dengar, nak jadi semangat maksudnya kena dengar muzik yang begitu-gitu baru bersemangat kan. Tapi Allah lebih mengetahui bacaan al-Quran dengan taranum yang bagus, dengan bacaan yang bagus ini cukup menggetarkan, boleh menyebabkan orang itu bersemangat, boleh menyebabkan orang itu sedih, boleh menyebabkan sesuatu perkara yang baik berlaku. Maka dalam ayat yang ke-36 ini, sesungguhnya orang yang kafir mendermakan harta mereka untuk menghalang daripada jalan Allah. Ini yang kita boleh belajar, bahawa kalau kita beriman, tuan-tuan sekalian, kita ada sahaja orang yang nak membawa kepada menaikkan nama Allah ataupun kalam Allah, kita akan infak, kita akan hulurkan. Malah Allah cakap apa? Fasayunfiqunaha. Bukan sekadar mereka infak, tapi mereka pasti akan menginfakkan lagi dan lagi. Ya, pasal dia bukan sekali saja, tapi terus. Fasayunfiqunaha ini maksudnya ialah dia akan menderma lagi dan lagi secara konsisten. Thumma takunu alaihim hasratan. Tetapi apa yang berlaku? 3 perkara. Yang pertama, mereka menyesal. Maksudnya mereka derma menyesal. Dia tak rasa seperti tuan-tuan derma dalam tabung gerakan ke, derma kepada anak yatim ke, dia akan rasa ketenangan. Ya, bukan ke penyesalan. Yang pertama. Yang kedua, thumma yu'labun, mereka yang kufur itu bila mereka menderma, mereka akan dikalahkan. Tapi kalau kita menderma, maksudnya tak menang lagi pun, tapi Allah akan menangkan. Ya. Kalau tuan-tuan menderma contohnya ke masjid, contohnya masjid belum terbina lagi, tapi Allah dah bagi dah, pahala dah awak-awak dah dapat. Ya. Dan yang ketiganya apa? Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, iaitu orang kafir itu dia derma, dia akan dihalau bersama dengan apa? Dengan batu-batu yang ada dalam neraka. Kan? Rugi. Dahlah dia cari duit tetapi digunakan untuk menghalang daripada kebenaran. Kesan psikologinya pun tidak positif. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Ghalaba maksudnya mengalahkan, 31 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini adalah kesan kedua bagi orang yang infak kepada menghalang jalan Allah. Mesej kepada kita, kita tak boleh duduk diam, kita perlu gunakan apa-apa sahaja rezeki yang Allah beri kepada kita untuk menuju kepada kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkataan pilihan kita pada hari ini, yang moga-moga daripada ayat 36 ini kita dapat pelajaran. Infak adalah tanda selepas ayat 35 itu kita tidak suka bersiul dan juga tidak suka bertepuk tampar ataupun bermuzik banyak sangat dalam hidup. Dengan Quran, semangat untuk memperjuangkan Quran akan makin meningkat, akhirnya infak kita makin bertambah. Itu impact daripada Al-Quran. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala lah adalah pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah ayat yang terakhir pada juzuk yang ke-9 yang kita bicarakan. Insya-Allah pastinya akan
terus memasakkan dalam hati-hati kita semua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah sebaik-baik pelindung kepada kita semua. Bahkan pada semalam kita dah bagaimana Ustaz Fas terangkan bagaimana istighfar yang akan menjadikan hidup kita tenang, akan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan keburukan daripada diri kita. Bahkan kita baca surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu betul-betul semua ni cintakan kepada Allah, ikutlah Rasulullah. Jangan ikut nafsu ibadat, jangan ikut akal semata-mata, jangan buat seperti mana orang jahiliah, tapi ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fattabi'uni, kata Allah, bila ikut Nabi yuhibbukumullah, akan menjemput cinta kasih sayang daripada Allah. Dan apa yang hebat, wa yaghfir lakum, Allah Taala akan ampunkan zunubakum, itu dosa-dosa kita. Banyakkan istighfar, mudah-mudahan ia menjemput cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus istiqamah dalam My Quran Time. Ada yang baca komen sikitlah Ustaz Faz. Ya, silakan Ustaz. Intan salihah, mudah-mudahan salihah insya-Allah. Barakallahu fiik. Sangat betul apa yang Ustaz Faz sebut tadi, bila dengar lagu muzik rasa dah tawar dah sekarang Ustaz. Rasa tawar sekadar dengar gitu je lah. Memang tak boleh lawan dengan bacaan Al-Quran. Setiap pada My Quran Time. Maknanya bacaan Al-Quran tu, kalau kita kata lawan dia adalah muzik-muzik. Baca Al-Quran akan cerah hati kita, akan tenang. Tapi dengan muzik, silap gaya, kita akan dilalaikan Ustaz. Betul. Dan sebenarnya bila Ustaz dalam My Quran Time ini ya, sebelum ni adalah dengar ustaz-ustaz membaca secara taranum kan. Kalau dulu saya suka pasang kaset, dulu waktu kaset tu kan, okey, apa, Ustaz Ismail Hashim kan. Saya dengar sampai dengar tu je menghafal kan. Tapi lepas tu macam mana lagi nak cari lebih banyak lagi kan, pasal bacaan yang berlagu taranum ini mungkin kalau nak cari daripada imam Masjidil Haram ke, itu bacaan dalam solat kan, mereka taklah baca dengan mujawad apa sebagainya. Tapi bila dah ada di My Quran Time ini ya, rupanya ramai di Malaysia ni yang boleh membaca Al-Quran dengan lagu, dengan tarnum yang baik. Itu sudah cukup menghiburkan Ustaz ya. Jadi penting sebenarnya kita sedar mengasingkan, jangan terlampau bergantung pada muzik sebenarnya kan. Baik. Terima kasih penonton sekalian. Kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Kita dah berada pada huruf yang ke-12 daripada 15 huruf-huruf ikhfa. Hari ini kita akan belajar huruf ikhfa, iaitu pada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf dha. Huruf dha, yang mana huruf dha ni berada makhraj ke mana huruf dha? Hujung lidah di bawah gigi kacip atas. Hujung lidah di bawah gigi kacip atas. Itu satu makhraj, satu tempat lahir. Dengan za dan juga tha. Tha, za, dha. Cuma dha beza dia dah tebal, huruf yang tafkhim, huruf yang bersifat dengan tebal bila sebut dha, tak boleh sebut za. Okey, contoh terus pada nun bertemu dengan dha pada satu kalimah, mundha, mundharun, mundharun, man zalam, man zalam. Dan pada contoh tanwin, quran zahirah, quran zahirah. Dan kita kena maklum, ambil perhatian bahawa ikhfa nun pada dha ini, dia bunyi dia ada tebal sedikit, bunyi tafkhim tebal pada gunnah. Kerana apa? Kerana nun berjumpa dengan huruf ikhfa iaitu dha, yang mana huruf dha itu adalah huruf yang bersifat dengan isti'la atau bersifat dengan tebal. Maka perhatiannya kita tebalkan bunyi gunnah itu. Seperti mana kita baca man zalam, jangan baca man zalam. Dia tak masuk, dia tidak match ataupun sesuai dengan huruf yang dha tu bersifat dengan tinggi ataupun huruf yang tebal. Baik, selamat kita mencuba. Dah 12 huruf dah, ada lagi baki 3 huruf melengkapkan 15 huruf ikhfa. Ikhfa. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita membaca ataupun kita belajar tajwid ikhfa hakiki kita, dan kita ingin teruskan. Tadi kita dah baca sehingga ayat yang ke-37, agar Allah memisahkan yang buruk daripada yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditimbunkannya, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang kita baca daripada ayat 37 ini Ustaz ya, menceritakan tentang bahawa sebenarnya
liyamizallah ini Allah memisahkan tamyiz ya, tamyiz kalau orang cakap tentang anak yang tamyiz ya, yang boleh memisahkan yang baik dengan yang buruk. Di sini Allah kata bahawa Allah nak memisahkan baik dan buruk ini, satu di atas dunia ini ialah orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dan berlakunya peperangan ya dalam Badar itu adalah untuk tamyiz ya, orang yang beriman, orang yang munafik dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan ini Allah nyatakan wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'din ya, di mana orang yang buruk ini akan dikumpulkan bersama-sama, fayarkumahu. Apa maksud fayarkumahu ini? Ditimbun ataupun disusun bertingkat-tingkat Ustaz ya. Sebabnya bila perang pada waktu itu baru jelas siapa yang kufur, siapa yang beriman. Ya, dalam keadaan kita hidup selesa ini, kadang-kadang orang ni cakap begini, orang ni kadang-kadang komitmen itu ini apa sebagainya. Tetapi bila sampai pada tahap peperangan ya, walaupun Islam bukanlah agama peperangan, tetapi bila perlu melindungi diri, akan terserlah siapa yang betul-betul committed kepada iman ataupun yang committed kepada kekufuran. Maka di sini Allah kata fayarkumahu jami'a ya, di dunia ini akan disusun bertingkat-tingkat ya, bersama-sama untuk orang yang tak baik ini, sampai di akhirat nanti apakah yang berlaku pada mereka? Fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Disusun ataupun dijadikan mereka dalam neraka jahanam ya, sebagai satu Ustaz ya. Di sini Allah menggunakan perkataan fayaj'alahu. Hu itu merujuk satu. Ramai-ramai itu pun Allah kira satu kerana apa? Kerana keburukan ini adalah satu dan kebaikan juga adalah satu. Maksudnya kita beriman kepada tauhid pada Allah SWT. Itu sebabnya orang yang beriman dia tidak mungkin berbalah-balah. Kalau berbalah pun akhirnya kalau ittaqullah kan, ataupun sallu ala nabi, khalas kan, dia akan terus saja mengendurkan hatinya dan terus beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan di sini ulaika humul khasirun, mereka itu orang yang rugi. Mengapa ayat ini muncul? Salah satunya ialah untuk memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Kita kena ingat tuan-tuan ya, Ustaz ya, ini adalah 40 ayat terawal. 40 ayat terawal ini adalah lecture daripada Allah kepada sahabat sebelum nak cakap pasal Anfal. Nanti kita pergi kepada ayat 41 besok, kita akan tengok rupanya ada 1/5 untuk Allah dan Rasul, yang lainnya untuk pejuang kepada sahabat-sahabat. Tapi sebelum nak sampai ke situ, 40 ayat ini Allah beritahu bahawa sebenarnya Allah nak asingkan kamu ni kan, kamu ni orang baik. Kan, kalau ayah cakap pada anak kan, kamu ni baik kan, abah tak nak kamu ni jadi pelahap, makan semua, contohnya kan. Jadi kena lecture dulu, kena nasihat dulu, kemudian baru Allah bagi jawapan pada ayat 41. InsyaAllah kita tengok esok. Jadi kita nak sambung apa lagi yang disampaikan sebelum kita dibekalkan jawapan berapa komisen, berapakah ganjaran kepada sahabat, ayat 38 sehingga ayat ke-40. Sama-sama Ustaz. Baik, kita teruskan 3 ayat terakhir, ayat 38 hingga yang 40, akhir surah akhir juzuk yang ke-9. Esok masuk juzuk ke-10. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah ayat 38 hingga 40 ya, sebagai 3 ayat terakhir daripada juzuk yang ke-9 sebelum kita masuk kepada juzuk yang ke-10 apabila Allah menerangkan tentang apakah bahagian kepada sahabat dan Allah mengingatkan ya betapa pentingnya penyerahan diri kepada Allah ketika berjuang ya, mengikut kepada panduan Allah. Itu kita akan bincangkan esok insya-Allah. Ayat 38 Allah menyatakan, katakanlah kepada orang-orang yang kafir ya, jika mereka berhenti daripada kekafirannya, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu ya. Dan jika mereka kembali lagi memerangi nabi, sesungguhnya berlakulah sunnah terhadap orang terdahulu yang dibinasakan. Jadi ini adalah ayat apa istilahnya Ustaz ya, disclaimer. Ya, disclaimer. Nabi 13 tahun di Mekah itu terus menyampaikan dengan penuh kasih sayang, tapi dibalas dengan apa? Dibalas dengan usus unta Ustaz. Dibalas dengan kata apa? Kata bomohlah, dukunlah, ahli sihir, penipu, macam-macam ya. Itu respon daripada orang-orang di Mekah 13 tahun. Bila Nabi sampai ke Madinah ya, apakah yang berlaku? Nabi terus membina, terus mengingatkan dengan perkara kebaikan ini, dan apa yang berlaku ialah dalam ayat ini, jika mereka berhenti ya, mereka yang ganas-ganas yang tak nak respon baik ini, kalau berhenti Allah akan ampunkan segala-galanya ya. Mesej ini jugalah kepada semua umat Islam ya. Kalau kita ada buat silap misalnya, Allah boleh hapuskan segala kesilapan sebagaimana kita belajar semalam bila kita bertakwa. Tetapi jika mereka memerangi nabi semula, sesungguhnya berlaku kepada mereka sunnah ya. Apa istilahnya? Faqad madat sunnatul awwalin ya, iaitu apa? Sunnah, peraturan yang berlaku kepada orang-orang terdahulu. Apa yang telah kita belajar dalam surah Al-A'raf, kita sudah belajar macam-macam. Firaun awalnya dikenakan azab kecil 5 jenis ya, dari segi kataknya, darahnya, macam-macam. Tetapi akhirnya bila mereka tidak menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang azab besar, lemas di lautan. Kaum Ad, kaum Thamud contohnya ya, semua itu adalah madat, telah berlaku sunnatul awwalin. Maka ini juga yang akan berlaku kepada siapa? Kepada musyrik Mekah, kepada orang-orang tidak beriman. Bila mereka menghalau nabi, mereka ini nak bunuh nabi, mereka nak menahan embargo kepada nabi di Mekah itu, maka azab akan sampai. Dan inilah yang menjadi sebagai review kepada sahabat. Sahabat bila mereka fikir-fikir macam ni Ustaz ya, ini katakan ini ceramah daripada ayah kan. Kamu dulu sebenarnya kamu sepatutnya tak berjaya, tapi akhirnya kamu berjaya kan. Orang-orang lama dulu banyak yang tak berjaya kan. Jadi bila diingatkan perkara tersebut, anak tersebut berbanding dengan dia nak pergi ambil keknya semua sekali, dia pun rasa okeylah abah, kita sepatutnya menghargai, lebih kurang gitulah Ustaz ya. Ini respon daripada sahabat, maksudnya mereka akan menghargai bahawa kemenangan Badar itu sendiri ialah kemenangan yang dipimpin oleh Allah, dan ia adalah sebagai satu sunnatullah. Sunnatullah, orang yang beriman mengalahkan kepada orang yang tidak beriman dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-39, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunud din kulluhu lillah. Ayat inilah antara ayat yang banyak dikot, yang diambil oleh orang barat dulu Ustaz ya, ketika peristiwa September 11, saya di luar sana dulu, dia akan baca ayat inilah. Dia kata apa? Perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya pada Allah semata-mata. Jika mereka berhenti daripada kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Jadi mereka kata bahawa ini maksudnya kena bunuh kalau bukan Islam. Mereka faham begitu kan. Jadi dia tanyalah kepada saya. Waktu tu saya pun tak baca ayat ni sangat. Nak jawab susah Ustaz. Susah nak menjawab. Tapi bila kita tadabbur betul-betul, ini adalah ayat bila bercakap tentang terus berjuang ya dalam hidup ini, terus berperang sampai tidak ada fitnah, syirik dan kekacauan berlaku, dan semuanya adalah untuk Allah SWT. Ceritanya apa? Adakah kita kena paksa orang masuk Islam? Tidak. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai
orang yang bukan Islam dia mengacau dan memaksa orang Islam untuk masuk ataupun keluar daripada agama, ataupun dia nak bunuh ataupun nak halau orang beriman daripada melakukan apa yang diperintahkan dalam Islam. Ya, maksudnya kebebasan agama itu menyebabkan boleh ada, okey, tapi kalau mereka paksa bunuh dan sebagainya, maka Allah menyatakan terus ada semangat berjuang. Terus kena ada semangat berperang itu. Kerana apa? Kita tidak boleh duduk diam. Seperti mana sebelum ni Ustaz, kalau cakap tentang rumah kena serang, si ayah tengok je si pencuri tu, dia pukul si anak dia, ambil emas ke, ambil kereta Alphard ke apa sebagainya, ambil kan. Dia duduk je. Itu namanya apa? Namanya ialah pengecut, kan. Jadi orang Islam tidak boleh begitu, orang beriman. Inilah maksudnya fa innallaha bima ya'maluna basir. Allah observe. Allah sentiasa CCTV kepada orang yang sedang menghancurkan agama Allah, dan Allah juga perhatikan kita. Kita buat apa? Kita betul-betul bersungguh ke ataupun duduk diam semata-mata? Dan kalau kita yakin tak yakin, Allah memberi motivasi pada ayat akhir juz yang ke-9 ini. Sekali lagi Ustaz, kita baca ayat yang amat powerful untuk kita ingat pada setiap masa ketika berjuang dalam hidup seharian. Auzubillahi minasyaitanir wa in tawallaw fa'lamu Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Maula. Sesungguhnya adalah Allah itu Maula kepada kamu, pelindung kamu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi ada dua perkataan yang disampaikan di sini, istilahnya Maula dan juga An-Nasir, ya. Berbanding dengan wali, ya, yang kita dah bincang Ustaz, ya. Wali ini, saya sebagai wali kepada anak perempuan saya, tetapi saya bukan Maula, ya. Saya wali maksudnya saya ada melindungi anak, tapi bukan 24 jam. Kalau 24 saya melindungi, itu maksudnya saya adalah maula, tapi tak jadi maula lah, kan. Hanya Allah sahaja yang maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, sesungguhnya Allah ini sebagai maula wa ni'man nasir, dan Allah lah yang sebaik-baik pemberi pertolongan kepada umat yang beriman. Inilah yang kita dah belajar 40 ayat pertama, di mana Allah ketika dalam peristiwa Badar itu Allah memberi pertolongan apa Ustaz? Hujan, bagi nuas, ya, bagi ngantuk itu boleh tidur waktu nak perang tu, ya. Biasanya kalau perang mana orang boleh tidur Ustaz? Betul. Dan anak-anak kita ataupun adik-adik yang mengikuti SPM nanti, itu perjuangan peperangan dia, bagi setengah ada tak boleh tidur Ustaz. Maknanya musuh tak boleh tidur, dah penat dah. Orang Islam dia boleh tidur pula. Fresh. Dapat hujan pula boleh bersih Ustaz. Yes. Jadi pada adik-adik yang akan berjuang di medan SPM nanti, ya. Jadi sama juga, kadang-kadang ada yang tak boleh tidur, tapi kita doakan dapat nuas amanatan minhu, ya, sehingga kan boleh tidur dengan baik, fresh untuk exam. Itu adalah anugerah daripada Allah. Jangan lupa, ya, jangan lupa tunaikan solat elok-elok, baca Quran elok-elok, dan ibu ayah boleh ingatkan pada anak, pada rakan-rakan bahawa sebenarnya ini adalah satu nikmat yang amat besar. Jadi ini adalah sebahagian daripada kandungan daripada halaman 181. Sama-sama kita saksikan gambaran keseluruhan komik di atas skrin. Itulah dialog individu-individu yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka memberi komentar tentang rutin yang berada di Masjidil Haram. Mereka ada bersiul, bertepuk tangan. Jadi perkara-perkara ini kita kena jaga, jangan sampai ada siul ataupun menggunakan alat muzik yang berbunyi, ya, untuk berzikir ataupun bersolat, ya. Ini kena jaga. Yang pertama. Sebelah kanan atas itu, orang-orang musyrik itu sentiasa berbelanja infak, ya, tetapi untuk perkara syirik dan juga menghalang kebaikan. Pedoman untuk kita untuk terus, ya, untuk terus berinfak. Dan di bawah kanan itu terus bersemangat untuk ada semangat berjuang.
kalau katakan diserang. Kita bukan umat menyerang, tetapi kita umat yang berjuang melindungi segala kebaikan yang ada agar fitnah itu, kekacauan tidak berlaku, sehingga kan semua aman dalam melaksanakan amal agama. Kita bersyukur dan kita ingin mengamalkan resolusi pada halaman 181. Resolusi pertama, membanyakkan derma harta untuk menyokong perkara kebaikan. Tuan-tuan boleh memilih mencari perjuangan fi sabilillah yang ada, sokong, jangan tertinggal daripada menyokong. Yang kedua, mendapatkan keampunan Allah dengan berhenti dari terlibat dengan projek menghalang kebaikan. Kalau ada orang yang letak website yang menghalalkan pelacuran, ya, kalau boleh tuan-tuan komen, protes sebanyak mungkin. Ia perlu diharamkan kerana kita tidak mahu perkara-perkara ini berleluasa. Dan yang ketiga, yakin pertolongan Allah setiap masa apabila kita mengikut jalannya. Allah adalah Maula, sentiasa melindungi kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang perlu kita doa bersama pada setiap masa. Silakan Ustaz. Baik, mudah-mudahan Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita dan kita jadikan Al-Quran merupakan surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sentiasa tidak sabar, tidak jemu dan tak sabar-sabar untuk sentiasa kita nak baca dan mengetahui isi kandungan serta merubah dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, kurniakanlah keikhlasan dalam hati-hati kami semua, ya Allah. Terimakanlah akan amalan-amalan kami, ya Allah, percakapan kami, kata-kata kami dan perbuatan kami, ya Allah. Kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk sentiasa mengikut sunnah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mengikut syariat Nabi kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa beribadah mengikut syariat sunnah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami di atas kejahilan kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca dan tadabbur ini, ya Allah, masuk meresap dalam hati-hati kami serta mengubah kami semua, ya Allah. Ya Allah, kau tenangkanlah kami dengan ayat-ayat Al-Quran-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau tenangkanlah kami semua, ya Allah, anak-anak kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, terapikanlah anak-anak kami, zuriat keturunan kami semua, sahabat-sahabat kami, ya Allah, dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah iman kami, ya Allah, sehingga kami bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau cabut nikmat yang sangat berharga dan mahal ini, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat takut status iman kami, ya Allah, apabila kami bertemu denganmu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, kekalkanlah nikmat ini, ya Allah. Janganlah kau matikan kami, ya Allah, kecuali kau redha kepada kami, ya Allah. Dan jadilah kami di kalangan orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan ataupun doa yang mohon moga Allah kabulkan doa kita sebentar tadi, tuan-tuan sekalian, dan kita ingin terus mengambil pelajaran daripada halaman 181 ini agar kita terus berinfak sebagai pengorbanan perjuangan kebaikan kita. Inilah yang kita ingin sebarkan kesedaran ini dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform tuan-tuan boleh menyumbang kerana kita yakin bahawa sumbangan tuan-tuan ini atas kebaikan akan memberi kesan ramai dan kita akan berjuang habis-habisan kerana kita mahu menjadi orang-orang yang menjadi mata rantai kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan mesej Quran, tilawah, baca, faham dan mengamalkan perkara yang ada di dalamnya. Inilah dari My Quran Time pada hari ini, halaman 181. Kita akan bertemu pada jam 5 petang, pada 10 malam, 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus mendoakan tuan-tuan, terus berjuang, berinfak untuk fi sabilillah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.